Pada hari ini, kesesakan lalu lintas sudah menjadi lumrah kehidupan, terutamanya di kawasan bandar. Bukan saja merugikan masa, keadaan fizikal dan mental pemandu juga boleh terjejas akibat tekanan dan kepenatan. Atas sebab itulah, sudah terdapat teknologi yang dibangunkan di negara kita, di mana kereta bermotor boleh bergerak dan memandu dengan sendirinya di atas jalan raya menerusi sistem kenderaan tanpa pemandu. Saya Hairi Zamzuri, pengarah urusan bagi e-movie teknologi Sdn Bhd. Hari ini kami ingin perkenalkan teknologi kenderaan tanpa pemandu yang dibangunkan oleh syarikat kami. Fungsi teknologi ini adalah untuk menyelesaikan masalah pengangkutan awam di Malaysia. Sebagai contoh, teksi tanpa pemandu ataupun parcel delivery. Secara harfiahnya, sistem ini membolehkan sebarang kenderaan bermotor dikendalikan tanpa penglibatan manusia. Teknologi ini penting kerana kita tengok ia dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap tenaga manusia. Sebagai contoh, kalau kita tengok OKU di Malaysia, mereka banyak bergantung kepada pemandu teksi, kawan untuk bergerak. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, beliau tak perlu bergantung kepada orang lain untuk bergerak. Hanya perlu menggunakan teknologi, hanya perlu menggunakan kenderaan tanpa pemandu dan beliau boleh bergerak daripada point A kepada point B. Teknologi ini boleh digunakan di pelbagai platform. Sebagai contoh, mobile robot, passenger car, lori ataupun bas. Aplikasi canggih ini mampu beroperasi dalam jangka masa yang panjang tanpa kekangan kemanusiaan sambil mengekalkan keupayaan teknikal kenderaan asal itu sendiri. Prestasi teknologi ini bergantung pada kenderaan asal tersebut. Sebagai contoh, kalau sisi dia kecil, so dia akan bergerak lebih perlahan. Ataupun kalau sisi lebih besar, dia akan bergerak lebih laju. Kenderaan ini berteknologi tinggi. Ia mampu bergerak sendiri, mengikut jalan yang ditetapkan. Ia juga mampu mengenal pasti halangan dan mengelak tanpa bantuan manusia. Dengan kombinasi penggarapan teknologi pemetaan GPS, sains komputer dan kecerdasan buatan, sistem ini mudah diadaptasikan ke mana-mana jenis kenderaan kerana penggunaannya melibatkan komponen-komponen yang boleh dipasang secara fleksibel pada pelbagai platform lain. Dalam kenderaan tanpa pemandu ini, kita ada 3 komponen paling utama, iaitu sensors, controller dan juga perisian AI. Fungsi sensor adalah untuk mengenal pasti objek di persekitaran, manakala fungsi controller adalah untuk mengenal pasti laluan yang telah ditetapkan. Perisian AI digunakan untuk membuat keputusan. Adakah kenderaan tersebut selamat untuk bergerak, untuk berhenti ataupun mengelak objek di hadapan. Bagi kenderaan tanpa pemandu, kita ada 3 jenis sensor yang kita gunakan. Satu LiDAR, radar dan juga kamera. So, kamera selalunya kita gunakan untuk objek dekat, radar objek yang jauh, lebih kurang dalam 150 meter dan juga radar dalam 100 meter ke hadapan. Kemudian kita ada controller. Controller ni digunakan untuk kawal steering, throttle dan brake pedal. Jadi ia dapat memudahkan pengawal untuk bekerja. Perisian kenderaan tanpa pemandu ini terdiri daripada mapping, localization, perceptions
dan juga decision maker. Teknologi kenderaan tanpa pemandu ini masih berada di peringkat awal dan melibatkan penyesuaian dengan sistem infrastruktur yang sedia ada di samping budaya dan tata tertib setempat. Kawasan di sekitar Cyberjaya telah dijadikan lokasi permulaan untuk percubaan operasi teknologi ini. Faktor keselamatan kekal menjadi antara kriteria penilaian yang paling utama. Penggunaan autonomous car ni selalunya kita ada safety officer. So safety officer ni dia akan onkan sistem dan kemudian sistem akan automated check sama ada sensors, hardware semua bekerja dengan sendiri. Walaupun objektif utama teknologi ini adalah untuk mengecualikan terus pemanduan yang melibatkan tenaga manusia, undang-undang yang sedia ada di negara kita masih tidak membenarkan sesebuah kenderaan beroperasi tanpa seorang pemandu. Antara lain, tugasan inilah yang harus digalas oleh pegawai keselamatan. Safety officer ni fungsi dia adalah untuk mengenal pasti keselamatan, sama ada keselamatan persekeliling tu selamat untuk dipandu ataupun tidak. Jadi safety officer ni dia mesti ada pengalaman. At least bagi kami dia mempunyai degree dalam software engineering dan dia juga mempunyai pengalaman untuk membangunkan kenderaan tanpa pemandu at least lah dalam 3-4 tahun. Dan sudah tentulah kalau kita tengok safety officer mesti ada lesen memandu yang membolehkan dia memandu di Malaysia. Sesebuah kenderaan yang dilengkapi dengan sistem kenderaan tanpa pemandu ini masih boleh beroperasi secara manual. Hanya apabila sistem ini perlu digunapakai, ia akan diaktifkan oleh pegawai keselamatan yang telah ditugaskan. Kemudian safety officer akan onkan autonomous mode. Disebabkan itu, kenderaan tanpa pemandu akan bergerak ke destinasi yang telah ditentukan. Sama ada untuk jarak dekat maupun untuk perjalanan jauh, sistem ini boleh diaktifkan dengan pantas dan mudah. Mungkin ada yang masih tertanya-tanya, sepanjang penggunaan aplikasi ini nanti, apakah yang akan terjadi sekiranya terdapat kerosakan dalam mana-mana komponen sistem ini? Apa yang menariknya, sistem ni automated. So mana-mana sensor, mana-mana hardware yang rosak, so kita akan tahu dengan lebih jelas di mana dia akan notify command center. Dari situ kami tahu bahagian mana yang rosak dan bahagian mana yang kami perlu gantikan. Dari Amerika sehingga ke Jepun, dari Jerman merentasi negara China, teknologi kenderaan tanpa pemandu sedang diuji di serata dunia untuk kegunaan komersial. Hampir semua pengeluar kenderaan bertaraf antarabangsa mempunyai program kenderaan tanpa pemandu mereka sendiri. Persoalan yang paling utama sekarang, bilakah Malaysia akan bersedia untuk menerima teknologi ini secara meluas? Bagi kami, teknologi ini kami dah bersedia. Cuma kami ada dua perkara yang perlu kami hadapi. Satu tentang regulation dan satu lagi tentang public awareness. So bagi regulation, kami telah bekerjasama dengan MOT di mana kami melihat bagaimana ia perlu diselesaikan, melihat kepada keselamatan orang ramai untuk kami guna di jalan raya. Bagi public awareness, it will take time. Dia akan perlukan banyak masa. So, dia akan sikit demi sikit membolehkan diterima oleh orang ramai. Malaysia sentiasa bersikap optimistik dan proaktif dalam penerimaan teknologi baharu. Besertakan pelan perancangan dan rangka tindakan yang seterusnya, kita berharap agar teknologi ini mampu diperkembangkan lagi penggunaannya dari nadi lokasinya di Cyberjaya. Harapan saya untuk melihat teknologi ini diterima oleh masyarakat dan juga dikomersialkan dalam masa 5 tahun, insya-Allah. Tanggungjawab untuk membina masa depan negara yang lebih konkret terletak di tangan diri kita sendiri. Dalam konteks inovasi, wawasan ini didukungi oleh para saintis dan teknokrat tempatan yang berkaliber. Pengenalan sistem kenderaan tanpa pemandu ini merupakan antara contoh paling jelas di mana terbinanya sinergi dinamik di antara penerapan teknologi baharu dan pemergaan daya saing keusahawanan.
Barisan profesional yang terus optimistik untuk menyambung legasi kejayaan Malaysia dalam bidang logistik, otomotif dan kejuruteraan komputer harus diteladani dan diberi peluang yang lebih meluas untuk memperkembangkan potensi mereka. Semoga teknologi ini akan terus menerajui dan memandu negara kita ke destinasi yang paling gemilang.